Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kelas pada pagi ini dengan bacaan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minal muslimin. Amin ya rabbal alamin. Okey, lama tak jumpa. Semua sihat ke hari ini? Masih sihat? Alhamdulillah. Cuti lama seminggu buat apa? Buat apa? Ada yang pergi bercuti ke? Or ada yang pergi berkelah? Camping ke? Tak boleh. PKP tak boleh keluar ya ke? Maknanya nampak ramai je orang keluar pergi camping lah, pergi piknik tepi tasik lah, tepi sungai lah, tepi pantai lah. Saya keluar, saya keluar. Tu yang dah vaksin, tu yang dah vaksin. Oh, yang dah vaksin. Orang tak boleh vaksin. Oh, yang tak vaksin tak boleh keluar lah. Okay. So, walaupun sekarang ramai orang yang dah keluar, masih kena jaga diri, jaga kesihatan. Jaga SOP. Okay, kat mana pun kita pergi masih kena jaga SOP. Okay, so today we are going to focus on activity in your workbook page 56. Okay, semua dah sediakan buku? Okay, dah bersedia dengan buku masing-masing? Okay, before we discuss the exercises in your workbook page 56, we are going to recall or revise what have we learned before this. Okay, sebelum kita masuk pada latihan, sebelum kita discuss sama-sama latihan tu, kita akan revise, ulang kaji semula apa yang kita dah belajar sebelum ni. Okay, okay. Berdasarkan dalam buku surat 56 tu, dia ada kongsikan aktiviti tentang yang kita dah belajar dah sebelum ni kan. Kita dah belajar tentang apa? Rules. Dan juga banyak apa tu signboard yang kita dah belajar itu kan. Maksudnya kalau nampak tanda tu apa yang kita kena buat. Okay. So please focus on the screen. Okay. Focus. Use your eyes to look and your ears to listen. Okay, sebelum kita mula, kita akan discuss dulu. Kita akan revise dulu. Okay, sebelum ni kita dah belajar tentang apa? Okay, sign. Sign maksudnya apa? Papan tanda yang biasa kita nampak. Okay, kalau papan tanda yang ada tulis stop ni maksudnya apa? Kena berhenti. Kita buat apa? Biasanya dekat mana kita akan jumpa tanda macam ni? Papan tanda macam ni. Kat mana biasa awak jumpa? Dekat bas, sekolah. Dekat jalan. Dekat jalan? Dekat bas sekolah? Ada. Dekat jalan? Dekat Dekat mana kat jalan tu? tak tahu, saya tak pernah ingat. Dekat jalan lah. Biasanya kalau dekat jalan, kalau kita nak keluar simpang, kadang-kadang kita akan nampak juga. Ada tanda ditulis stop. Dekat simpang maksudnya kalau kita nak keluar daripada simpang jalan tu kan kena berhenti dulu. Kena tengok dulu ada kereta tak lalu kan. Lepas tu baru kita boleh teruskan perjalanan nak keluar simpang kan. Adalah tanda stop ni. Ataupun dekat mana-mana tempat yang kena berhenti. Maksudnya tak boleh terus je jalan. Okay. Stop maksudnya berhenti. Okay, next. Go straight. Okay, go straight maksudnya jalan belakang. Ke jalan ke mana ni? Depan. Jalan terus. Jalan ke depan. Jalan terus. Okay, go straight maksudnya teruskan perjalanan awak. Kena pergi ke depan. Okay, next. Don't turn left. Okay, hari tu kita belajar turn left. Okay, turn left kalau ada tanda
Maksudnya tak ada merah ni. Okay, biasanya kalau kita jumpa papan tanda yang ada tanda merah pangkah macam ni, tick, maksudnya tak boleh. Don't. Dia akan letak don't. Maksudnya don't. Tak boleh. Tak boleh pusing ke kiri. Tak boleh pergi ke kiri. Mungkin dekat kiri tu ada laluan yang jalan mati ke. Okay. Jalan yang memang tak boleh dilalui ke. Okay. So don't turn left. Maksudnya tak boleh pergi ke kiri kalau ada nampak tanda merah macam ni. Okay. Then next. Don't turn left. Okay. Don't turn left. Turn right. Okay. Turn Turn right. Turn right maksudnya ke kanan ke kiri ni? Ke kanan. Kanan. Right. Ingat right is sebelah kanan. Selalu lagi ada yang tertekal kanan dan kiri. Okay, kalau left sebelah kiri awak buka jari, ibu jari dengan jari telunjuk awak tu luas akan jadi membentuk huruf L yang betul. So left adalah sebelah kiri, left. Okay, kalau kanan tak boleh nak buat L yang betul. Jadi L terbalik kan. Okay, tu adalah salah satu cara nak supaya tak tertukar left and right. Okay, left awak buka jari, ibu jari dengan jari telunjuk tu, awak boleh membentuk huruf L yang betul. So itu adalah left. Tangan kiri. Left, sebelah kiri. Okay. Okay, next kita teruskan dengan yang seterusnya. Walk. Walk. Ni biasa kita Walk. jumpa kat mana ni ada tanda macam ni. Ada kita nampak dekat traffic light, kita akan nampak tanda orang berjalan. Lepas tu bila dia dah jadi warna hijau, maksudnya kita boleh jalan. Ni biasanya dekat jalan yang ada laluan pejalan kaki yang boleh ada lintasan untuk pejalan kaki. Kita panggil lintasan zebra tu kan. Yang ada belang-belang kuning tu. Biasanya kat sini kalau ada laluan untuk orang melintas akan adalah dekat traffic light tu akan ada. Nampak tanda simbol orang berjalan. Bila warna hijau baru boleh jalan, baru boleh melintas. Okay, ni adalah biasanya dekat jalan-jalan yang besar kan. Dekat bandar-bandar adalah selalunya dia sediakan untuk orang nak melintas. Mudah sikit untuk orang nak melintas jalan. Okay, next. So walk maksudnya jalan. Okay, walk, jalan. Don't walk. Kalau warna merah macam ni nampak gambar orang tak berjalan. Ataupun dia jadi warna merah tu maksudnya tak boleh jalan lagi sebab kereta tengah lalu lalang kan. Bila dia dah menyanding hijau baru boleh jalan. Okay, ni don't walk maksudnya jangan berjalan. Berhenti je, duduk kat situ dulu. Tunggu sampai hijau baru awak boleh teruskan melintas. Walk. Next. Don't run. Don't run. Don't. Okay, ni biasanya kita akan nampak sign ni dekat mana? Papan tanda ni biasanya kita akan nampak dekat mana? Kat Don't swimming run. pool. Okay. Tengok dia dah bagi kat sini bawah kan. Rules for swimming pool. Biasanya dekat swimming pool akan nampak ada papan tanda ataupun dia akan tulis. Dia akan tampal kat situ. Jangan berlari, don't run. Sebab biasanya dekat swimming pool, tempat yang ada air ni biasanya akan licin. So, kalau kita berlari takut tergelincir, jatuh dalam air. Okay. So don't run. Maksudnya jangan berlari, berjalan sahaja. Okay. Okay, next. Don't run. Don't run. Don't swim. Okay, don't swim. Biasa kat mana kita boleh nampak papan tanda macam ni atau ditulis jangan berenang. Pantai. Kat pantai. Don't swim maksudnya jangan berenang. Kadang-kadang dekat pantai ada kalau macam musim musim air kuat kan, musim hujan ke, musim tengkujuh ke, musim yang laut ombak kuat kan, tak boleh berenang. Atau biasa dekat kawasan perlombongan ke, maksudnya yang ada tasik tapi dia kawasan lombong. Kawasan lombong, tasik pula kawasan lombong. Biasanya kat situ bahaya kalau mandi. Takut ada
takut air tu dalam, deras, kita boleh membahayakan diri lah kalau kita mandi. Biasa dekat serta-serta tempat dia akan ada ditulis tidak boleh berenang, dilarang berenang, don't swim. Tak boleh berenang kat situ. Okay? Okay, next kita tengok papan tanda seterusnya. Swim. Kenapa tak boleh pula berenang? Kat Lombok. Ski. Kadang-kadang ada tempat dekat Lombok. Kawasan, kalau kawasan Lombok kan kawasan yang orang dah korek-korek kan. Mungkin dekat tepi-tepi Saya- tu kita rasa, Saya kat kampung Lombok. mungkin kita rasa dekat tepi-tepi tu tak dalam, tapi dia makin ke tengah dia makin dalam. Macam tu. Ada serta-serta tempat je lah. Mungkin kalau tempat Macam yang ni kita ke? dah biasa, dia tak dalam, okey lah. Don't Tapi masih kena dengan pantauan orang dewasa. Jangan awak pergi mandi suka hati je. Kena ada teman orang dewasa juga. Okey, bahaya. Kalau jadi apa-apa, tak ada orang nak tolong kan. Okey, ni don't ski. Maksudnya apa don't ski? Jangan meluncur. Jangan meluncur. Biasanya kita jumpa dekat mana? Kita tak jumpa kot. Kat negara kita tak ada ais, tak ada salji kan. Biasanya dekat tempat yang ada salji. Negara kita tak ada salji, so tak ada lah. Gunung Tak ada Everest ni. ada banyak. Gunung Everest banyak. So don't ski dekat tempat-tempat yang berbahaya lah biasanya. Ataupun kalau masa tu musim ribut salji ke. So mungkin dia akan sediakan papan tanda macam ni. Don't ski. Maksudnya bahaya lah. Boleh jadi ribut salji ke. Ataupun kawasan tu mungkin kawasan yang berbahaya. So dia akan tapak papan tanda. Tak boleh meluncur kat situ. Kena cari tempat lain yang selamat. Okay. Tapi kat negara kita tak ada ais, tak ada salji. So tak adalah jumpa papan tanda ni. Okay, selain daripada don't ski, Don't don't skateboard. skateboard. Rasanya jarang kita nak jumpa kat negara kita ni. Don't skateboard maksudnya apa? Jangan dekat tangga. Jangan Skateboard. jangan main skateboard. Biasanya kalau macam ada dekat negara-negara luar, orang kan suka main skateboard kan. Kat mana-mana pun dia main skateboard. So kalau ada certain tempat tu dia akan nampaklah papan tanda ni tak boleh skateboard kat sini, bahaya. Macam tu tak sesuai. Kalau dekat tangga. Kalau kat tangga tak boleh. Kalau kat tangga pun bahaya kan. Kecuali orang yang dah pro, yang dia memang dah belajar skateboard daripada kecil lagi dia dah pandai dah. Lain dah. Kalau orang yang tak pandai main, bahayalah skateboard dekat tangga kan. Boleh jatuh. Okay. So, next. Don't skateboard. Don't skateboard. Okay, so tadi kita dah go through a few sign. Kita dah tengok ada beberapa contoh papan tanda yang kita boleh perhatikan di sekeliling kita. Kalau kita keluar berjalan, ada beberapa rules dan papan tanda yang kita akan jumpa. Dan ada juga yang mungkin kita tak jumpa dekat negara kita lah. Okay, so now we are going to discuss together exercise in your workbook page 56. Okay, sekarang buka buku workbook awak muka surat 56. Macam mana nak selesaikan? Check your answers ya. Awak belum buat lagi. Okay. Dah ada jawapan dah ni. Okay. Disebabkan dia tunjuk jawapan, Mak Limah sorok dulu jawapan dia. Okay. So, cuba awak perhatikan exercise 1 dalam buku workbook awak tu. Okay. Jangan tengok jawapan lagi. Jawapan ni Mak Limah sorok dulu. Okay. Cuba buka buku workbook muka surat 56 sekarang. Okay. Perhatikan aktiviti 1 yang atas tu. Okay, kejap. Mu'alimah akan buka your workbook. Okay, untuk siapa yang tak ada. Okay, macam mana nak selesaikan aktiviti 1? Senang sahaja, very simple, easy sahaja. Awak kena match kan, padankan gambar yang atas dengan gambar yang bawah. Senang sangat ni ha. Main
puzzle je pun. Dah ada 3 dah. Senang sangat ni. Budak darjah 1 boleh buat ni kan. So macam perlu padankan sahaja. Contoh yang diberi number 1 ni stop. Mana gambar yang betul? Okay, this one. And then selepas sesuaikan atau padankan, apa yang awak kena buat? Awak kena tulis. Okay, number 1 dengan apa pasangan dia? Okay, number 1 pasangan dia dengan D. Okay, so write the correct letter in the box. Okay, tulis huruf yang betul di dalam kotak yang disediakan. Maksudnya padanan dia atau pasangan dia. And then write. Tulis apakah yang dimaksudkan oleh papan tanda tersebut. Contoh, number 1 pasangan dia D. So stop. Maksudnya papan tanda tu merujuk kepada apa? Okay, papan tanda yang pertama stop. Okay, number 2 pasangan dia dengan yang mana? Mana pasangan number 2? C. C. Okay, C ada yang jawab. Saya dah. Okay, so apa? Surat berapa tu? Muka surat 56. 56. No, kata. Okay, so number 2 pasangan dia C. So write C here. So apa yang merujuk kepada papan tanda ni, dia nak tunjuk apa? Apa? Go straight. Go Go. straight. Go straight. Very good. Okay, so number 2 jawapan dia go straight. Nampak tak ni petanda yang menunjuk kepada jalan terus. Jalan ke depan. So go straight. Buat sendiri, tulis sendiri. Mak Limah tak nak bagi jawapan. Go straight. Okay, number 3 yang mana jawapan dia rasa-rasanya? A. Number 3A. Okay, so number 3 ni dia menunjuk ke arah mana ni? Don't turn left. Left or right? Left. Dia menunjuk kepada kiri kan? So turn left. Tapi tengok papan tanda tu ada merah tu. Ada menunjukkan palang merah, maksudnya tak boleh. So kena tambah don't di depan. So tulis don't turn left. Okay, number 3 jawapan dia. Don't turn left. Tak boleh pusing ke kiri. Pusing pula. Tak boleh pergi ke kiri. Okay, so that is number 3. Wah, simple je. Number 4 apa jawapan dia? Mana pasangan yang betul? Number 4. Dah, saya dah siap. Oh, Isyad dah siap dah. Number 4, which one is the correct padanan yang betul? B. Number Okay, so 4, number B. 4 dia menunjuk kepada apa? Turn right. Turn right. Okay, very good. Turn right. Okay, number 5, which one is the correct match? Yang mana padanan yang betul? Number 5. Yes, this one. Okay, so dia merujuk kepada apa? Kalau green, maksudnya boleh jalan ke tak boleh jalan ni? Go up. Yes, boleh jalan. So apa? Go up. Go up. Go up. Apa? Walk. Maksudnya walk. Boleh jalan. Okay, walk. Jalan. Okay, number 6. Mana padanan yang betul? E. Yes, this one. Don't white. Muka surat mana, Mak So Alma? apa? Yang merah, kalau merah Mak Alma, maksudnya? muka surat mana, Mak? Don't Mak walk. Alma, muka Ada surat lagi mana? yang tanya muka surat mana? Buku workbook, muka surat 56. White. Okey, Mak Limah dah siap. Dah siap. So number 6, apa jawapan dia, Ama? Jawapan dia apa number 6? Yang terakhir tu Ya, yang terakhir tu lah number 6. Don't walk. Don't walk bukan don't wall. Don't walk. Don't walk. Yeah, maksudnya jangan. Tak boleh jalan. Don't walk. Jangan. Bukan jangan. Tak boleh. Tak boleh berjalan. Kena tunggu hijau baru boleh terus. Okay, jadi semua betul ke? Yap. Okay, semua betul. Okay.
Okay, check. Now check your answers. Betul tak jawapan awak tu? Go straight, don't turn left, turn right, walk and Betul. don't walk. Saya betul. Apa betul semua? Okay, very Saya. good. Very good. Kalau ada yang salah boleh buat pembetulan, boleh buat correction terus, boleh betulkan terus. Okay? Okay, so senang je kan activity 1. Okay, now look at activity number 2 yang bawah tu. Ya Allah, ada jawapan pula kat sini. Okay, so exercise number 2 tadi. Don't Arahan swim. dia adalah what do the sign say? Look and write. Okay, cuba buat sendiri dulu. Mak Alimah paling masa 1 minit dari sekarang. Cuba siapkan. Saya buat. 1, 2, 3 and 4. Number 1 dia dah bagi jawapan. Don't run. So number 2. Ma. Cuba siapkan sendiri. Nanti kita semak sama-sama jawapan yang betul. Okay, Sekejap, apa tu nama dia? 2 minit dari sekarang. Okay, 2 minit dari sekarang. Siapkan number 2, 3 and 4. Exercise 2 tu. Apa tu? Gambar yang pertama, gambar orang berenang. Lepas tu ada tanda palang merah. Maksudnya tak boleh berenang. Apa tak boleh berenang in English? Okay, and then number 3, gambar orang main ski. Tapi tak boleh main ski sebab ada palang merah tu maksudnya tak boleh. So apa? Tak boleh main ski apa in English? Okay, number 4, gambar orang main skateboard. Tapi tak boleh main skateboard kat situ. Okay, sebab dia papan tanda dia ada palang merah. So apa? Kalau tak boleh, macam mana nak cakap in English? Tak boleh main skateboard. Okay. Mak Alimah dah siap. Ya Allah, bagus. Dah siap. Okay, 1 minit lagi. Yang lain, teruskan buat. Man, saya dah siap. Saya dah very siap, dah good. Okay, very good. Ramai dah siap tu. Okay, semua dah siap ke? Saya dah siap. Ya Allah, bagusnya Amal. Okay, mari kita tengok Amal tulis. Betul ke salah? Betul ke salah Amal buat Okay, mari kita semak bersama-sama. Okay, 2 minit dah habis. Kita semak bersama-sama jawapan. Okay, siapa betul semua? Jawapannya adalah don't swim, don't ski, don't skateboard. Okay, siapa betul semua? Amal betul semua tak? Saya betul semua. Azan betul semua. Khalis betul semua. Saya betul semua. Very Semua. good. Okay, yang lain okay. Umar, Razan, Isyad, Iman, Uwan. Semua betul Okay, kalau ada yang tersalah ejaan, boleh terus betulkan ejaan. Okay. Very good. Okay, last one. Activity number 3. Cuba tengok activity number 3. Yang bawah tu. Okay, activity number 3. Arahan dia apa? Look at activity 2. Yang tu pun saya dah Match siap. the signs to the places. Oh, dah siap dah, bagusnya. Maksudnya apa arahan dia tu? Arahan dia adalah berdasarkan papan tanda pada aktiviti number 2 yang awak dah buat tu. Cuba padankan dengan tempat yang betul. Maksudnya papan tanda tu sepatutnya ada dekat tempat mana. Cuba sesuaikan. Maknanya bagi masa 30 saat je sebab senang. Okay, 1, 2, 3, 4. Mak Alimah, saya dah siap. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Saya dah siap. 16, 17, 18, 19, Lama 20. Okey, sebab semua dah siap, so kita semak bersama-sama jawapan dia. Okey, dah lama siap, kita tengok siapa yang betul semua. Okey, cuba semak jawapan. Betul ke salah awak buat? Betul. Betul sih betul. saya betul. Semua betul. Betul. Siapa yang Saya salah boleh semak dan betulkan jawapan. Okay. So number 2 tadi dia cakap don't swim. So kalau jangan berenang biasanya jumpa dekat tempat yang ada air. So gambar yang C tu, gambar pantai kan. And then number 3 jangan ski, jangan main ski. So mestilah dekat tempat yang ada salji kan. So B. So number 4 pula don't skateboard. Mesti dekat tempat yang bahaya kalau main skate kat situ.
So mestilah gambar yang ada tangga. So bahaya kan main skateboard kat sini. So D ialah padanan yang sesuai adalah nombor 4. Kalau maklumah kalau main basikal dekat tangga boleh je. Ya ke? Saya dah try Bahaya dah. kan? Oh dah try. Taklah. Tak bahaya. Ya ke tak Satu. bahaya? Ya ke? Tak, saya dah try. Ya. Ya. Okay. So Cuba so dengan today cara. so today we have focus on the signs ataupun papan tanda yang biasa kita akan nampak dekat sekitar kita kan. Ada yang kata tak boleh ke kanan, tak boleh ke kiri, tak boleh mandi, tak boleh berenang. So kena selalu peka. Kita manusia kita kena selalu fokus. Bila kita jalan kat mana-mana, kalau nampak papan tanda kena tahu apa maksud papan tanda ni. Dan kena ikutlah. We must follow the rules. Kena ikut peraturan yang telah pun ditetapkan. Okey? Kalau tak ikut peraturan, kalau jadi apa-apa, kita juga yang akan dapat kesan. Suara ke dalam lah. Suara ke dalam. Maknanya internet ni kadang-kadang dia tak berapa sihat sikit. Tadi pun dah je satu dah keluar dah. Ni nasib baik awak okey je boleh pasang video siap. Ada satu tadi tak boleh pasang. Okay. So semua dah siap homework untuk hari ni ya Allah senang sangat. Very good. Dah siap. Okay. Jadi itu saja pelajaran kita untuk hari ini. Sangat senang, sangat simple. Okay, so Muallimah ada satu task untuk diberikan. Task maksudnya tugasan. Okay, selain daripada homework yang kita dah buat sama-sama tadi. Okay, tugasan untuk hari ini, untuk kelas seterusnya nanti kita akan fokus kepada cerita dalam buku teks awak tu yang ke surat seterusnya. Okay. So kalau siapa yang ada buku teks sekarang ni, okay, cuba buka buku teks awak tu. Okay, your textbook page page 72 and 73. Okay, apa yang Muallimah nak awak buat adalah awak kena baca cerita itu kemudian fahamkan setiap ayat di dalam cerita tersebut. Ya saya. Yang muka surat 57 ni dalam buku teks muka surat berapa? Muka surat 7. Ni Muallimah dah bagi tahu lah ni muka surat 72 dan 73. So tasknya adalah maksudnya tugasan yang awak kena buat. Muallimah nak awak baca cerita pada muka surat 72 dan 73. Kemudian awak kena tulis maksud setiap perkataan dalam tu. Okey, Muallimah tak akan bagi tahu. Nanti bila kita kelas seterusnya Muallimah akan tanya apa maksud perkataan-perkataan dalam cerita ni. Dan Muallimah akan tanya apakah sinopsis ataupun cerita ni tentang apa sebenarnya. Okay, balik. Jadi semua kena be ready, semua kena prepare. Nanti Muallimah akan pick sahaja siapa-siapa. Muallimah akan pilih je siapa-siapa yang ada dalam kelas untuk translatekan maksud yang ada dalam cerita ni. Kalau ada perkataan yang awak tak tahu, apa yang nak kena buat? Cari kamus. Kamus dan cari maksud. Okay, sekarang ni semua di hujung jari awak ada phone, ada laptop kan? Boleh cari je dalam internet kan maksud perkataan ni. Boleh? Okay, so tu adalah tugasan untuk hari ini. Sebagai preparation untuk kelas akan datang. Jadi kelas akan datang nanti Muallimah tak nak bagi tahu maksud. Muallimah nak awak yang bagi tahu maksud setiap perkataan dalam cerita ni. Okay, page 72 and 73. Okay. Okay, jadi semua kena bersedia. Muallimah takkan bagi tahu siapa yang Muallimah akan pilih nanti. So semua kena be ready. Okay. Okay. Baca cerita, fahamkan dan tulis maksud setiap perkataan yang ada dalam tu. Okay? So that's all for today. Okay, kalau tak ada apa-apa soalan, ada soalan ke nak tanya sebelum kita berakhiri kelas pada hari ini?
Satu lagi. Kerja sekolah yang dah siap, pastikan terus snap gambar dan hantar pada Muallimah. Okey, jangan tangguh-tangguh. Sekarang. Okay, so that's all. Kalau tak ada apa-apa, kita akhiri kelas pada pagi ini dengan bacaan doa selepas belajar. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka Okay, that's all. Assalamualaikum. Salam. Bye. Bye.